wasallam. Sekian, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma idfa' 'anna al-waba' wal-ghala' wal-riba wal-zina wal-mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan 'an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha dalam menerima segala takdir-Mu. Jadikan kami sabar dalam menerima segala ujian dari-Mu. Dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-Mu. Terima kasih kepada saudara saya Al-Fadhil Ustaz Saifuddin bin Abdul Sani, Imam 1 Masjid Sultan Abu Bakar Raub. Seterusnya para pegawai ahli jawatan kuasa Masjid Sultan Abu Bakar Raub, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Dan diraihkan juga para pelayar yang mengikuti siaran kita pada malam ini. Yang menonton dari utara, moga terus sejahtera. Yang menonton dari barat, moga dapat berkat. Yang menonton dari selatan, moga dapat keampunan. Yang menonton dari timur, moga terus makmur. Alhamdulillah, dengan izinnya dapat kita bertemu pada malam ini dalam program sambutan Maulidur Rasul yang diadakan secara maraton oleh pihak Masjid Sultan Abu Bakar. Saya bersyukur kerana sepatutnya saya lama dah berceramah di masjid ini, kalau tak salah 6 Mei tahun yang lalu. Tapi kita program dibatalkan kerana PKPD, dan Raub ni antara daerah yang kerap PKPD. Dan saya ingat ni pun ada PKPD tak? Amalina dengar cerita yang ada di PKPD kan. Malam ini alhamdulillah, walaupun menjadi penceramah interim menggantikan ketidakhadiran penceramah yang lain, tapi mudah-mudahan ada manfaatlah perbicaraan kita malam ini, iaitu kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian, Nabi kita ni insan hebat. Kalau kita melihat berkenaan kemuliaan Nabi ini, menerusi manakib-manakib kitab-kitab, kita ambil daripada Hayatus Sahabah, Zadul Ma'ad, Fathul Bari, kitab Dalail, kitab Al-Bidayah, kitab Al-Mustadrak, kitab Kanzul Ummal, Al-Isabah, Al-Majma' dan banyak lagi disebutkan. Nabi ini dia ada banyak kemuliaan. Pertama, kemuliaan dan kehebatan Nabi kerana dia ni adalah Nabi yang dilantik oleh Allah, bukan lantikan dia sendiri. Nabi tidak pernah declare bahawa dia adalah Nabi. Sahabat pun tidak pernah promote bahawa inilah Muhammad sebagai Nabi. Dia yang lantik dia adalah Allah. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a
Allazi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Katakanlah, wahai sekalian manusia, aku adalah pesuruh Allah, diutus oleh Allah yang menguasai langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Surah Al-A'raf ayat 158. Jadi yang nanti Nabi adalah Allah. Ada Rasul dan Nabi di dunia ini, dia ngaku jadi Nabi, dia sendiri yang lantik diri dia. Ada. Bila Jabatan Agama Islam bising, dia letak jawatan. Boleh suka-suka hati saja. Boleh isytihar dan boleh letak jawatan. Yang kedua, Nabi ni mulia kerana Nabi tak boleh dihina sebarangan. Tak boleh dihina sebarangan. Tuan-tuan nak try lah malam ni, hina Nabi sekali. Nabi ni dia tak boleh dihina sebarangan. Ada satu kisah Abu Jahal. Dalam satu hadis riwayat Muslim, dia pernah tanya kepada orang ramai, hal yu'affiru Muhammadun wajahu baina adhhurikum? Aku dengar cerita Muhammad ni kalau semayang menonggeng-nonggeng, betul ke? Berani dia tunjuk punggung depan muka kita. Wallati wal uzza la in ra'aitahu yaf'alu dhalika la ata'anna ala raqabatihi aw la u'affiranna wajahu fit turabi. Demi Tuhan Lata dan Uzza, kata Abu Jahal, kalau aku nampak dia tonggeng punggung ala ke muka aku akan terajam punggung dia dan aku akan pijak kepala dia biar masuk dalam tanah. Berani kurang ajar tunjuk punggung depan aku. Jadi ringkas cerita, satu hari Nabi semayang, orang Mekah mengadu pada Abu Jahal, bang, ni Muhammad tengah semayang menonggeng-nonggeng, awak cakap hari tu nak pijak kepala dia, pergilah cepat. Cakap bergera-gera sangat. Kata jangan cabar. Ya, dia tengah semayang. Abu Jahal pun pergi. Dia nampak Nabi tengah sujud. Dia berjalan nak sepak punggung Nabi, tiba-tiba dia berundur. Dia melangkah 2 langkah, dia undur 3 langkah. Akhir dengan muka pucat, dia patah balik. Orang kutuk dia, awak cakap degar-degar, oh nak itu nak ini, sembang jenis pokok boleh tumbang, gajah boleh terbang punya geng ni, cakap sedap sangat, apa pun tak ada. Dia kata bukan aku tak nak sepak, inna baini wa bainahu la khandakun min narin wa haulan wa ajnihatan. Kawan tadi dah nak pergi dah sepak dia, tiba-tiba tak semena-mena antara aku dengan Muhammad ada parit besar yang mana keluar pula api yang menjulang-julang. Yang nampak tu Abu Jahal saja, orang lain tak nampak. Orang pun kutuk, asalah pedak, oh awak mana ada api, cakap je lah takut. Dah ada api, pedak oh. Maka orang pun cerita pada Nabi, ya Muhammad, tadi Abu Jahal dia nak sepak awak, tahu tak? Tapi dia kata ada api pula antara awak dengan dia. Entahlah dia seorang nampak. Kata Nabi, kalaulah Abu Jahal buat degil, dia tetap usaha nak melangkah longkang yang ada api itu, lahtatafathul malaikatu udwan udwa. Malaikat sedang bersiap untuk nak siap anggota dia satu persatu. Malaikat dah standby, cabut tangan, cabut kaki satu persatu. Maka disebabkan itu turunlah surah Al-Alaq ayat yang ke-6 sampai 9. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah kamu melihat orang itu yang nak menghalang hamba-Ku semayang? Itu ayat ini AJK masjid kena pegang. SOP jangan sampai halang orang semayang. Jangan halang. Berikan ruang yang lain. Sebab menghalang orang semayang adalah kesalahan dari sudut agama. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah kamu melihat perangai orang itu yang nak menghalang hamba-Ku nak sembah Aku? Orang yang AJK masjid dia kena pegang ayat ini. SOP kita ikut, tapi kita sediakan ruang untuk orang nak semayang juga. Jangan kerana dia tak ada sejadah kita halang tegak-tegak. Sediakan. Sejadah pun RM4 sekeping. Lebih pada tu orang boleh sedekah. Jangan halang. Ini cerita lain lah.
Sebab itu Nabi ni dia mulia. Maka apa saja yang berkait dengan Nabi, benda itu automatik jadi mulia. Sebagai contoh, kalau kita tengok Nabi ini namanya saja sudah mulia. Masa kecil ada 3 orang yang hampir sebaya dengan Nabi kita, yang namanya sama dengan Nabi kita, iaitu Muhammad. Pertama Muhammad bin Sufyan At-Taimi, yang kedua Muhammad bin Bilal Al-Ausi, yang ketiga Muhammad bin Hamran Al-Jahfi. Ada 3 orang yang juga namanya Muhammad, tapi Nabi kita paling menonjol sebab namanya itu nama yang mulia. Sebab itu nama Nabi kita Muhammad itu 4 kali Allah sebut dalam Quran nama Muhammad. Surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Kemudian Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Begitu juga Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fatah ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, sampai habis. Kemudian ada satu surah namanya surah Muhammad, nama Nabi kita. Ayat yang kedua, walladzina amanu wa 'amilus solihat wa amanu bima nuzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim, nama Muhammad. Dan ada sekali Allah Ta'ala sebut nama Ahmad di dalam surah Saf ayat yang ke-6. Wa mubasyiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad, nama Ahmad. Itu ada orang keliru. Nabi kita ni ada berapa nama ustaz? Banyak betul. Kejap Muhammad, kejap Ahmad dan bagai-bagai. Nama Nabi kita memang banyak. Kata Al-Jazuli dalam kitab Dalailul Khairat, Nabi kita ada 200 nama. Dalam kitab Al-Mustafa fi Asma'il Mustafa, Ibn Dahiyah mengatakan Nabi kita namanya ada 300 nama. Ada nama yang disebutkan secara jelas di dalam Nas. Contohnya Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Ashir, Al-Aqib, Al-Muqaffi, Nabiyyu Rahmah, Nabiyyu Taubah, Al-Mutawakkil, Abu Qasim dan bagai-bagai. Dan ada juga nama yang merupakan deskripsi sifat Nabi. Al-Syahid, Al-Mubashir, Al-Nazir, Al-Da'i, Sirajul Munir. Yang ini disebut dalam surah Al-Ahzab ayat 45. Dan ada yang disebutkan Khatamun Nabiyyin. Ini disebut dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Jadi Nabi banyak nama. Selain itu ada 3 surah yang memuji dan merahmati Nabi kita secara direct. Surah Al-Fatah, surah Ad-Duha, surah Insyirah. Ada 4 surah yang mengarahkan kita memuliakan Nabi. Surah Al-Ahzab, Al-Hujurat, At-Tahrim, Al-Mujadalah. Sebab itu orang namanya sama dengan nama Nabi pun dapat kemuliaan pada hari akhirat. Tuan-tuan yang malam ni nama Muhammad, terima kasih kepada mak ayah kerana tuan-tuan nanti dapat syafaat pada hari kiamat. Kata Ibn Abbas, "Idza kana yaumal qiyamah akhrajallahu ahla tauhid minan nar wa awwalu man yakhruj man wafaqa ismuhu isma Nabi sallallahu alaihi wasallam." Setiap nanti pada hari kiamat, setiap orang beriman akan dikeluarkan daripada neraka selepas mereka diseksa lah. Dan kluster paling awal dikeluarkan, batch atau kohort pertama yang akan dilepaskan di kalangan mereka, man wafaqa ismuhu isma Nabi, adalah orang yang namanya sama dengan nama Nabi. Jadi tuan-tuan yang nama Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud dan bagai-bagai, tuan-tuan akan dikeluarkan dulu. Tapi biasanya orang nama Ahmad, Muhammad, Hamid ni jarang masuk neraka, masuk surga terus. Jarang takkan tuan-tuan masuk neraka. Nama Muhammad teruk pada orang nama Robert pula dah. Tapi kalau takdir masuk, don't worry, tuan-tuan keluar awal. Sebab itu Nabi marah. Orang, anak lelaki ramai, tak ada seorang habuk nama Muhammad. Nabi marah.
Man kana salasat minal walad wa lam yusammi ahadahum bi Muhammadin faqad jahila. Siapa-siapa ada 3 orang anak laki-laki atau lebih dan tidak seorang pun anak lakinya itu dinamakan Muhammad, ini orang bodoh, kata Nabi. Faqad jahila, jahil, kata Nabi. Ini dalam Musnad Al-Haris bin Abu Salamah. Apa sebab Nabi marah? Kerana nama itu boleh memberi manfaat pada anak itu di padang mahsyar. Jadi beruntunglah tuan-tuan yang ada nama Ahmad Muhammad. Apa sebab? Bukan kerana tuan-tuan hebat. Tuan-tuan menumpang nama Nabi. Nabi ni apa juga hak kait dengan dia, benda tu jadi mulia. Cuma puan-puan ibu-ibu di belakang jangan susah hati pula tepuk kepala. Allah Ustaz, nama saya Azizah Ustaz, tak ada Muhammad. Payahlah begini, nanti saya masuk neraka lambat keluar. Puan-puan jangan pergi tukar nama pula hari esok. Pergi pendaftaran, tukar nama. Ya kak, nak tukar nama apa? Bayar RM60 angkat sumpah. Saya nak tukar nama Muhammad. Bapa pula dengar ceramah semalam, rugi pula tak ada Muhammad. Jangan begitu. Esok pilihan raya susah, minta kad pengenalan. Tengok, macam mana nama Muhammad, pakai tudung pening pula SPR tu kan. Maknanya kita yang tak ada nama Muhammad, macam saya Badli Shah misalnya, tak ada Muhammad. Dah tahu nama tak ada Muhammad, jangan dosa banyak sangat. Kalau karaoke pun jangan lepas 10 lagu, 1 lagu cukup lah. Lepas dia. Nama dah tak ada Muhammad, dah tahu tak ada syafaat, janganlah buat dosa banyak sangat. Untung tuan-tuan ada nama Muhammad. 1. Yang kedua, Nabi ni sebab dia mulia, dia lahir di Mekah, maka Mekah jadi mulia, special. Artinya kalau Nabi lahir di Rauk, Rauk jadi mulia. Tapi Rauk tidak melahirkan Nabi. Rauk melahirkan Musang King. Jadi dia Musang King menjadi mulia kerana Rauk, ataupun Rauk menjadi mulia kerana Musang King. Wallahu a'lam. Nabi lahir di Mekah, automatik Mekah jadi mulia. Sebab itu ada setengah ulama yang cinta kepada Nabi, dia mengatakan bahawa Mekah ini dia jadi hebat kerana Nabi, bukan kerana Kaabah. Ada sampai begitu. Tara mana mulianya Mekah ni? Luar biasa sekali. Dalam dunia tidak ada kota yang boleh menyamai kemuliaan kota Mekah. In da'ahu ajabahum wa amaluhu mudha'afah wa idza anfaqu ukhlifa lahu wa in istaghfarahu ghafara lahu. Kata ulama Mekah ini, kalau berdoa wajib mustajab. Kalau beramal dilipat gandakan. Kalau bersedekah akan diganti. Kalau minta ampun pasti diampunkan. Mana nak dapat 4 perkara ni tempat lain? Kuantan tak dapat benda 4 perkara ni. Pertama, in da'ahu ajabahum. Kalau berdoa mesti dimustajabkan. Mekah ataupun lebih tepat Masjidil Haram adalah tempat yang paling banyak tempat mustajab berdoa. Pertama, kalau di Masjidil Haram itu ada multazam. Multazam ini kat Mekah je ada. Multazam ni kawasan antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah. Yang ini tempat jarang jemaah kita nak pergi terekam. Orang lebih fokus nak terekam Hajar Aswad. Sedangkan multazam antara tempat polis berdiri itu tempat barakah itu. Sebab dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan pergi ke kawasan multazam, Nabi rapatkan pipi kanan, dada dan kedua tangannya di kawasan multazam. Ini jarang orang nak ambil kawasan situ. Sangat mustajab berdoa. 2 makam Ibrahim mustajab berdoa. Hijir Ismail kawasan mustajab berdoa. Sehingga siapa yang semayang sunat dalam Hijir Ismail sama pahala macam dia semayang dalam Kaabah. Itu orang berebut nak ibadat sunat. Fardu tak boleh sebab dia dikira sebahagian daripada Kaabah. Mesti semayang di luar. Ada kawasan antara Rukun Yamani dengan Hajarul Aswad. Itu mustajab berdoa. Ada kawasan Hajarul Aswad, tu sudah pastilah Hajarul Aswad. Tempat paling orang nak sangat berdoa tiap-tiap hari. 70,000 malaikat turun tiap-tiap hari antara Rukun Yamani dengan Hajarul Aswad.
Sekali kita cium Hajar Aswad, semua dosa tertanggal. Dan itulah satu-satunya amalan sunat yang kalau kita buat masa itu dalam dunia, kita seorang je buat. Mana ada amalan sunat yang kita seorang buat? Tak ada. Tuan-tuan esok, tadi kita ada yang berpuasa sunat. Apa tuan-tuan ingat? Tuan-tuan seorang puasa? Berlambak ke orang puasa? Saya tadi baca Quran lepas asar. Ingat tuan-tuan je baca Quran. Orang lain berlambak baca Quran. Tapi kalau ketika tuan-tuan sedang cium Hajar Aswad, tuan-tuan seorang dalam dunia sedang cium Hajar Aswad. Sebab Hajar Aswad tak ada kat mana-mana. Hajar Aswad maknanya batu hitam. Kuantan pun ada batu hitam. Tapi tak, bukannya itu Hajar Aswadnya, itu pantai. Jadi Mekah jadi mulia bukan sebab Mekah itu, kerana Nabi lahir di situ. Dia menumpang kemuliaan Nabi. Wa amalu mudha'afah, amalan kita dilipat gandakan. Semua amal ibadat di Mekah pahalanya 100,000. Semua, bukan semayang saja, termasuk puasa, sedekah dan bagai-bagai. Itu sebab orang Ramadan, orang berebut nak pergi ke Mekah. Sebab nak puasa di sana, tarawih di sana. Semua 100,000. Kita semayang di Masjid Sultan Abu Bakar. Katalah 8 hari betul-betul buat program. Kita semayang 5 waktu sehari. Berapa pahala tuan-tuan dapat? 8 hari darat 5 waktu, darat 27 kali ganda pahala jemaah. 8 hari punya kerja ibadah, tuan-tuan cuma dapat 1080 pahala. Tapi pergi ke Mekah, tak payah Mekah lah, kita cerita Madinah. Madinah 8 hari duduk Madinah, semayang 5 waktu, darat 27 kali ganda jemaah, darat 1000 fadilat Madinah. Tuan-tuan sudah dapat 1,80,000 pahala. Madinah saja 8 hari dapat 1,000,000 pahala. Tuan-tuan bayang kalau Mekah. Mekah tu fadilat dia 100,000. Duduk pula 30 hari. Masa buat haji 44 hari, 30 hari duduk di Mekah. Campur ke terbang delay lagi kat 45 hari. Duduk di Mekah. Tuan-tuan kira pahala berapa banyak. Itu ada orang pesen masa di Mekah, hari-hari pergi Masjidil Haram. Balik ke Malaysia, haram pergi masjid. Tanya ngapa kau tak datang masjid dah? Aku pahala kat Mekah tak habis makan lagi. Aku kalau meninggal tahun depan, Tuhan hutang pula dengan aku. Aku ke terbang delay seminggu. Hari-hari aku semayang Masjidil Haram. Ini orang jenis berkira lah. Wa iza anfaqu ukhlifa lahu. Siapa keluar belanja pergi Mekah, kata Nabi, akan digantikan duit itu. Sebab itu tuan-tuan ni ramai semangat nak pergi haji atau nak pergi umrah. Ramai rindu nak pergi umrah lah. Cuma umrah ni tuan-tuan, peraturan ketat. Kawan saya bawa balik buat umrah, dia bawa syarikat travel. Jadi dia pergi survey dulu. Memang banyak peraturan. Banyak peraturan dan banyak pakai duit. Telefon tak boleh dah pakai telefon Nokia 3310 tu. Sebab semua tempat scan. Dia MySejahtera dia ada sana. Nak masuk masjid, nak pergi ke tempat ni, dia ada scan-scan. Nak kena pakai telefon cerdik lah. Lepas tu mahal sikit kos. Lepas tu cocok kena 3 dah. 2 dah tak boleh. Hak tak cocok lalu lagi lah tak boleh je. Dia payah. Dia peraturan. Sebab itu Arab Saudi dia boleh buat peraturan rapat soft. Sebab dia vaksinasi 100%. Arab Saudi tidak ada pro-choice. Tidak ada istilah kita anti-vaksin. Saya tak selesa guna istilah anti-vaksin. Pro-choice. Di Saudi tidak ada yang tak cocok. 100%. Jadi dia boleh buatlah rapat. Kita tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Ramai lagi yang malas cocok. Bukan tak nak, dia malas cocok. Dia ketat sikit. Tapi lah ada orang dia nak pergi, dia sanggup simpan duit. Tapi don't worry. Nabi kata siapa-siapa keluar duit belanja pergi ke Mekah akan digantikan. Pernah Jabir radhiyallahu anhu dia tanya, ya Rasulullah, kalau pergi ke Mekah buat haji belanja besar, saya takut jadi miskin. Maka kata Nabi, maftakhara, kata Nabi, tidak akan fakir kalau kau keluar duit belanja buat haji. Bahkan akan dilipat gandakan pula duitmu nanti. Kata daripada hadis daripada Buraidah, an-nafaqatu fil haji kan nafaqah fi sabilillah bi 700 di'fin. Hadis riwayat Imam Ahmad. Engkau keluar belanja spend untuk pergi haji sama seperti engkau berjihad fi sabilillah, dilipat gandakan sebanyak 700 kali ganda lagi. Jadi semua kemuliaan ini diberikan kepada Mekah. Apa sebab?
kerana Nabi lahir di Mekah. Selain pada itu, Nabi ni, walaupun Nabi ni fizikalnya dia adalah manusia biasa, tapi dia limited edition, tak sama macam orang lain. Nabi ada tangan, ada muka, ada mata, ada hidung, sama macam kita. Tetapi Nabi punya kemuliaan, anggota dia tak sama dengan manusia. Saya ambil contoh. Nabi ada muka, tuan-tuan ada muka. Tapi Nabi punya muka ada cahaya. Berapa di kalangan kita muka ada cahaya? Tak ada. Muka kita akan bercahaya bila buka handphone saja. Bercahaya je muka, ada nur. Rupanya buka handphone, nampak cahaya, ingatkan cahaya nur hidayat. Tak. Buka WhatsApp rupanya cahaya je, spek keluar biru dan bagai-bagai. Nabi wajahnya ada cahaya. Pernah Aisyah radhiyallahu anha satu malam tengah menjahit pakai lampu pelita. Jahit, tiba jarum jatuh. Meraba-raba dalam gelap, lampu terpadam, cari jarum takut terpijak. Tiba-tiba pintu rumah dibuka seseorang. Masuk cahaya dalam rumah. Aisyah kata, dah siang rupanya Ghalib menjahit, tak sedar ke hari. Rupanya bukan hari siang. Yang buka pintu dan yang masuk ke rumah itu adalah Nabi SAW. Muka Nabi ada cahaya, rumah gelap, terang. Bukanlah terang-derang macam kita, tapi bolehlah ada cahaya. Maka kata Aisyah, hebatnya wajahmu ya Rasulullah, ada cahaya. Nanti adakah di padang mahsyar begini juga wajah Tuan? Kata Nabi, ya, inilah cahayanya. Ada tak orang di padang mahsyar yang tak nampak muka Tuan walaupun dah lampu macam ni ada cahaya? Ada, kata Nabi. Siapakah malang itu ya Rasulullah? Mereka yang bila disebutkan nama aku, dia tak sudi pun nak sedekah sikit selawat kepada aku, kata Nabi. Jadi Nabi ni mukanya ada cahaya. Nabi juga mukanya hebat. Pernah satu orang sahabat bawa anak nak tahnik, anak baru lahir. Nabi tahnik, budak baby baru lahir. Budak tu buka mata pandang Nabi. Tiba budak tu kata, anta Rasulullah. Terkejut mak budak ni. Budak boleh, anta Rasulullah. Nabi, dia ada kemuliaan. Nabi punya mata boleh nampak perkara akan datang. Nabi boleh nampak benda yang beyond. Pernah sekali ketika Nabi menerima kelahiran cucunya Hasan, kemudian Nabi menerima kelahiran Husain. Ketika kelahiran Husain, Nabi pegang cucu dia, Nabi menangis. Sayyidina Ali pun heran, apa pula menangis? Kata Nabi, cucu aku ni dia akan jadi fitnah, jadi mangsa fitnah. Apa sebab? Kita pun tahu Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, cucu Nabi kesayangan Nabi, dia telah pun terkorban. Yang orang buat sambutan peristiwa Karbala 10 Muharram itu, ialah terkorban ini biasa, tak ada masalah. Tapi dihina mayat atau jenazahnya itu yang orang tak boleh terima. Dikatakan mayatnya itu terpisah kepala dan badan. Dan orang sepak kepala cucu Nabi daripada Iraq di Karbala sampai ke Syria. Itu setengah orang hot street tak tengok bola ni. Sebab mereka kata ini macam mengimbas balik cerita kepala cucu Nabi kena sepak. Dia tak seperti kita Manchester lah hari-hari menengok bola tengah siang malam pagi petang. Orang warak ada lebih terwarak-warak dia tak tengok. Sebab bagi dia, sebab kepala Sayyidina Husain, makam dia di Syria. Kepala dia saja. Badan dia di Kairah. Tuan-tuan bayangkan, kalau cucu tuan-tuan jadi begitu. Badan ke bumi dirauk, kepala di cerating misalnya. Apa perasaan tuan-tuan? Kita sebagai toki, kita akan rasa duka cita. Nabi ni dia nampak benda baru lahir, dia dah nampak akan datang. Mulut Nabi mulia, air liur Nabi mulia. Dan Nabi ni dia tidak pernah menguak. Baik tu kalau ada orang dia bila nguak, dia kata ana menguak ikut sunnah, ni dia tak mengaji. Nabi tak menguak. Tak ada yang dinamakan sunnah menguak, tidak ada. Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam kitab syarah hadis Bukhari iaitu Fathul Bari, para nabi semua tidak pernah menguak, bukan nabi kita.
Semua Nabi tidak pernah menguap. Termasuklah Nabi kita, ma tasa'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam qattu. Tidak pernah sekali pun Nabi kita itu menguap. Dan fakta ini merujuk kepada riwayat yang dinukilkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga Bukhari dalam kitab Tarikh Kabir. Ini khususiat Nabi. Nabi tidak menguap. Jadi yang kita menguap sekarang macam mana? Ikut sunnah siapa? Itu bukan Nabi yang menguap, tapi Nabi ajar. Sahabat menguap macam beruk, wah bokok, Nabi marah. Kau jangan nguap begitu, tutup mulut, kata Nabi. Tutup mulut. Jadi itu yang kita buat, nguap, tutup mulut, tidak mengeluarkan suara. Kerana syaitan akan ketawa ketika menguap, mengeluarkan suara. Itu Nabi tunjuk, bukan Nabi menguap. Nabi ni orang special, dia tidak menguap. Begitu juga Nabi ni, dia tak ada air liur basi, tak ada. Air liur Nabi tidak basi, air liur dia sentiasa segar, boleh digunakan dan memberi manfaat pula. Pernah Nabi sambung tangan seorang sahabat dengan air liur saja. Dalam peperangan, tangan terkulas Nabi buah air liur molek balik. Ada. Dan pernah satu orang sahabat bawa anak perempuan dia. Anak perempuan dia ni macam ragat sikit, macam laki sikit, kasar apa semua. Nabi bawa jumpa Nabi. Nabi kunyah roti, bagi budak tu makan. Terus jadi lemah lembut semula. Ialah Nabi kan. Pernah Anas bin Malik, di keluarga dia ada satu telaga, tapi telaga tu air dia jadi macam tercemar. Nabi datang, Nabi ludah saja telaga itu. Air telaga itu mengeluarkan haruman dari air liur Nabi. Nabi mulia, dia mulia. Itu mulut Nabi. Rambut Nabi, tuan-tuan, rambut Nabi, kita ada rambut. Dari segi biologi, rambut Nabi sama dengan rambut kita. Tapi sebab rambut itu duduk di kepala Nabi, rambut tu jadi mulia. Khalid Al-Walid ambil rambut Nabi, buat tangkal. Buat tangkal. Siapa di kalangan tuan-tuan yang ambil rambut orang buat tangkal? Tak ada. Isteri kita pun buang rambut kita. Tak ingin dia simpan. 4 helai rambut, 3 helai rambut Nabi disimpan di Museum Topkapi di Turki, di Istanbul. Rambut kita museum mana nak simpan? Jawapannya tak ada. Anak cucu tak ingin simpan rambut kita dalam album. Tak ada orang. Rambut kita tak ada harga. Tuan-tuan gunting rambut kat kedai, tuan-tuan pernah tanya tak rambut tuan-tuan tu buang ke mana? Ni bukan saya cerita di Rauk ni, cerita tempat lain. Saya pernah menanya ke kedai India. Aneh. Itu engkau rambut banyak-banyak engkau simpan dan engkau buang ke? Tak ada. Ini rambut tak ada buang. Habis engkau buat benda. Ini rambut ada orang belilah. Orang beli. Dia buat benda rambut palsu. Tak ada. Ini rambut ini beli itu orang kebun punya orang. Ditanya dia buat baja ke? Tak ada. Ini rambut itu halau kerbau pendek. Rupanya rambut kita ni, orang kebun suka beli, dia nak buat ngala babi. Dia kata dekat sepadan kebun dia akan tabur rambut. Saya tanya benda logiknya. Dia kata itu kerbau pendek, kan babi kan jalan menyonda. Nyodok gitu. Jadi bila dia langgar ke rambut itu, rambut terlekat di hidung. Bila lekat dia tak boleh nak kuih sebab tangan dia pendek. Dan ini kiraan orang kampung punya kiraan. Tak apalah cerita jual tu. Yang pentingnya beza tak rambut Nabi dengan rambut kita? Beza. Rambut Nabi orang simpan di museum. Rambut kita orang buat ngala babi je. Itu sudah nampak beza tuan-tuan. Jual tak laku. Nabi punya uban bagak-bagak. Tapi ada satu orang dia nak masuk Pahang, dia nak bawa janggut Nabi. Kita tak bagi masuk. Kita tak tahu kesahihan. Sebab benda ni kadang kita ni sebab ramai ingat sayang ke Nabi. Jadi kalau ada orang dakwa bawa, saya ada satu bekas ni Nabi pernah ada cap jari sini. Saya ingat kalau raut sampai kelipih orang datang nak tengok. Menangis-nangis tengok cawan ada cap jari Nabi. Tapi betul ke tu cap jari Nabi? Entah cap jari tok kiri dia. Benda kita susah. Dia kita tak nak lah macam kita ni bodoh sangat. Dia kita tak benarkan. Sampai orang menangis-nangis ambil barakah, kita tak beri. Kecuali
Quran tu pun pusaka Nabi. Ada orang nak khatam berapa kali sehari? Tak juga. Benda uban pula dikejar. Kalau betul tak ada masalah. Kita takut penipuan. Sekarang ni banyak pesen menipu. Banyak. Ada jual batu kerikil. Batu kerikil ni telah siap jampi. Kalau tabur atas kubur boleh ringankan seksa kubur. Kan pedo'oh nama tu. Tapi ada orang percaya beli. Dalam Shopee ada jual. Ada. Jual baju kalis sihir. Ada. Pakai baju tu tak kena sihir. Jangan nak macam kita bodoh sangat. Baju Nabi ada, pakaian Nabi, serban Nabi, tapi disimpan di Masjid Qutbah di Kahirah. Itu kemuliaan Nabi. Maka tuan-tuan, saya bawakan mukadimah ini. Apabila semua benda yang ada kait dengan Nabi, maka secara automatik benda tu jadi mulia, maka termasuklah manusia-manusia yang duduk sekeliling Nabi. Manusia itu juga jadi mulia. Dalam konteks kita, manusia-manusia sekeliling Nabi siapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi mulia. Adakah mereka mulia kerana mereka mulia? Tak, kerana mereka berapik dengan Nabi. Dan secara automatik juga, benda yang berkait dengan Nabi siapa? Kita semua, umat Nabi SAW. Kita semua ni, sebagai umat Nabi, jadi mulia bukan kerana kita baik. Kita jadi mulia bukan kerana ibadat kita. Tak, kita ni ibadat cak ayam je. Cak ayam je kita ni, benda sangat. Khatam, bila lah khatam Quran? Kita cak ayam je ibadah. Tapi kita diangkat darjat oleh Allah kerana kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bukan umat Nabi, tak ada harga. 10 belah 7 pun tak ada nilai. Banding amalan kita, perangai kita, ilmu kita, ibadat kita, tak ada nilai di sisi Allah. Tapi kita ni dapatlah numpang tuah Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah, disebabkan kita jadi umat Nabi, kita diangkat darjat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Masa bilakah dan apakah darjat di dunia yang kita diangkat oleh Allah? Ini kata Nabi Adam AS. Kata Nabi Adam, innallaha a'ata ummatun Muhammad arba'un karamat ma'a'ataniha. Umat Muhammad SAW ini diberikan 4 kemuliaan yang aku sendiri tak dapat kemuliaan ini di dunia. Pertama, an qabula taubati kana bi Makkah. Wa ummatun Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubuna fi kulli makanin fayataqabbalallahu taubatuhum. Aku dulu buat kesilapan sikit, tapi taubatku hanya diterima oleh Allah masih di Mekah saja. Tapi umat Muhammad, mereka bertaubat dari mana-mana tempat, Allah terima taubat mereka. Tuan-tuan bertaubat daripada rauk pun Allah terima. Tuan-tuan bertaubat daripada sega pun diterima. Daripada benta pun diterima. Di mana-mana saja. Mana tak adalah kita asal nak taubat kena ke Mekah. Asal tak. Taubatlah di mana-mana. Kecuali Nabi Adam, dia hanya diterima taubat setelah dia berjalan berpuluh-puluh tahun di muka bumi ini. Daripada India sampai ke Padang Arab, sampai ke Bukit Arafah. Berjumpa dengan Siti Hawa, barulah diterima taubat. Yang kedua kata Nabi Adam, inni kuntu labisan falamma asaitu ja'alni uryanan wa ummatun Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'suna urratun fayalbasahumullah. Dulu saya di surga, kata Nabi Adam, berpakaian. Tapi bila saya buat sedikit kesilapan makan buah yang dilarang itu, ja'alni uryanan, saya dijadikan bertelanjang, dipecat pakaian saya ini. Adapun umat Muhammad ya'suna uratun, adapun umat Nabi ini, mereka buat maksiat dalam keadaan bertelanjang, tapi tetap ditutup aib mereka itu. Fayal basahumullah, Allah tutup maruah mereka. Ni kita semua ni berapa ramai pendosa semua. Mata datang masjid ni kita pakailah cara orang masjid, kopiahnya apa semua, jubah bagai-bagai. Tapi di luar hanya Tuhan saja tahu bagaimana maksiat yang kita lakukan. Benda-benda tak senonoh yang kita tengok.
Girlfriend sana, girlfriend sini. Tapi Allah tutupkan. Yang ketiga, inni lamma asaitu farqun baini wa baina imraati wa ummatun Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'suna wa la yafraq bainahum wa baina azwajihim. Saya dulu bila buat kesilapan makan buah dilarang, saya telah dipisahkan dengan isteri saya. Tapi umat Muhammad ini buatlah macam mana pun kesalahan, tidak pernah Allah pisahkan antara mereka dan pasangan mereka. Dan yang keempat, inni asaitu fil jannah fa akhrajni minha wa ummatun Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'suna kharijul jannah fayadkhulunaha bitaubah. Saya dulu buat kesalahan dalam surga dan saya dikeluarkan daripada surga. Adapun umat Muhammad, mereka buat kesalahan di luar surga, tapi akhirnya mereka dipersilakan dalam surga selepas mereka bertaubat. Ini kemuliaan kita yang kata Nabi Adam, dia pun tak dapat. Ini kemuliaan di dunia saja. Adapun kemuliaan di akhirat, kata para ulama, Allah angkat darjat umat Nabi ini dengan satu firman-Nya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan kami jadikan kamu wahai Muhammad, umat kamu umat pilihan yang adil, supaya kamu layak memberi keterangan kepada umat manusia, dan Nabi Muhammad akan menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Surah Al-Baqarah ayat 143. Ayat ini Allah Ta'ala sebut umat Muhammad, iaitu kita, akan litakunu syuhada 'alan nas. Kita semua ni esok akan jadi saksi. Apakah maknanya kita umat Muhammad jadi saksi? Kita ni tuan-tuan, di padang mahsyar kita akan jadi saksi di mahkamah. Tuan-tuan tengok rancangan TV mahkamah. Mahkamah ada hakim, ada kandang tertuduh, ada saksi. Kita nanti di hari kiamat, kita special. Kita akan didudukkan oleh Allah dalam saf paling depan untuk jadi saksi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dimeriwayatkan berdasarkan ayat surah Al-Baqarah ayat 143 ini, kata Abu Hurairah, Nabi pernah bercerita, inna awwala man yud'a yaumal qiyamati Nuhun wa ummatuhu. Nanti di padang mahsyar, prosiding mahkamah, kes pertama yang akan diperdengarkan, atau prosiding mahkamah, kes pertama akan dibicarakan adalah Nuh wa ummatuhu. Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh akan dipanggil di hadapan Allah berserta dengan umat dia, akan prosiding mahkamah Allah. Nabi cerita, Allah tanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, adakah kamu telah sampaikan risalah aku pada umatmu? Nabi Nuh jawab, na'am ya Rabb. Ya, saya dah sampaikan ya Allah. Saya buat kelas, saya buat sambutan maulud sampai seminggu. Saya buat macam-macam program dah, demi Allah. Saya buat semua. Saya buat kelas online. Ini contoh sajalah, contoh. Saya buat kelas online, kelas pengajian bersemuka, ada macam-macam kita atur program-program. Naam ya Rabb, saya buat. Allah tanya pula pada umat Nabi Nuh. Allah adil, kena tanya dua pihak. Wahai umat Nabi Nuh, hal ballaghakum Nuhun risalatullah? Benarkah Nuh telah sampaikan risalah aku pada kamu semua? Apa jawab umat Nabi Nuh? Tak ada ya Allah. Nuh makan gaji buta. Tak ada program, tak ada online, tak ada apa, tak ada. Bila tanya mana program, tak boleh, pandemik kata dia. SOP, semua benda SOP. Tak minta maaf, SOP. Kelas pengajian tak ada SOP. Yang tak ada semua, tamu tak ada. Dia boleh hentar Nabi Nuh depan Allah. Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh,
Kamu kata kamu buat program, buat kerja. Umat kamu kata tak buat. Mana satu yang betul? Allah tahu tapi adil. Mana satu? Kata Nabi Nuh, demi Allah saya buat program, saya ceramah, ajak mereka sembah Allah. Fitnah kalau dia kata saya tak buat kerja apa-apa. Allah pun kata kepada Nabi Nuh, kalau setakat awak seorang ngaku, orang lain kata tak boleh begitu. Bawa saksi. Kalau kamu ada saksi yang boleh membuktikan bahawa kamu benar-benar buat kerja, kita boleh bincang. Nabi Nuh kata, saya ada saksi ya Allah. Siapa saksi kamu? Saksi saya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkejut semua umat Nabi Nuh. Pulak dah ada saksi. Jadi ketika itu, kita yang tengah duduk di barisan paling belakang, kita kan umat paling bongsu. Bayang tuan-tuan, umat Nabi ni dia susun ikut tahun, ikut senioriti. Kita umat paling bongsu duduk soft paling belakang tu. Dan soft para Nabi ada berapa? Tuan-tuan, Nabi yang kita wajib tahu 25 ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, sampailah kepada Nabi kita. Tapi jumlah Nabi sebenar ada berapa? Abu Umamah radhiyallahu anhu pernah tanya kepada Nabi, ya Rasul, kam wafa'idatul anbiya? Berapa jumlah para Nabi? Nabi jawab, mi'atu alf wa arba'ah wa ishruna alfah. Jumlah para Nabi ada 124,000 orang. Ar-rusulu min zalika 315 jaman ghafira. Dan jumlah Rasul saja ada 313. Hadis riwayat Imam Ahmad. 315. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maknanya tuan-tuan, di akhirat nanti 124,000 Nabi berbaris dengan umat masing-masing. Kita kontijen paling hujung. Kalau nak tunggu giliran perbicaraan, mati berdiri begitu kita. Tapi disebabkan kemuliaan kita ni umat Nabi, kita dipersilakan potong queue semua orang. Zup, zap, zap, zup, zup, zup. Pakai smart tag, touch and go. Zup, 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 zup. Paling depan. Terkejut umat lain. Ni apa? Potong queue ni. Oi, 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 oi. Apa ni? Apa ni? Orang semua marah. Kita penat beratuk. Hei, apa ni potong queue ni? Apa ni? Apa ni? Kluster kayangan. Kluster kayangan. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Lalu. Minta maaf tuan-tuan, ada kerja, ada kerja. Minta maaf ada kerja. Cucu. Potong, zup, duduk paling depan. Bukan kita potong queue, kita dipersilakan oleh Allah kerana Nabi Nuh kata umat Muhammad jadi saksi saya ni. Kita pun susah potong. Maka Allah pun tanya kepada kita, wahai umat Muhammad, betul Nabi Nuh buat kerja? Betul ya Allah. Kamu jadi saksi? Kami jadi saksi ya Allah. Ketika itulah kaum Nabi Nuh tepuk dahi. Mereka tanya kepada kita, kaifa tashhaduna alaina wa nahnu awalul umam wa antum akhirul umam? Kami tak puas hati. Macam mana umat Muhammad jadi saksi pada kami, sedangkan kami umat paling senior, dia umat paling junior. Bila kita pernah jumpa? Bila kita kenal? Macam mana awak jadi saksi kepada orang yang tak pernah awak jumpa? Kita pun serentak menjawab, nashhadu anna Allah ba'atha ilaina rasulan wa anzala alaihi alkitab wa kana fima unzila alaihi khabarukum. Kita pun menjawab, kami naik saksi Allah telah mengutus pada kami seorang rasul, yang mana pada rasul itu ada padanya sebuah kitab, iaitu Quran, yang mana di dalam Quran itu alaihi khabarukum, semuanya menceritakan tentang hal awak. Kami bukan sekadar tahu perangai awak, kami tahu perangai umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yusuf. Semua Nabi kami tahu, sebab Nabi kami bercerita pada kami. Maka kata Abu Hurairah, nahnul akhiruna wa nahnu awwaluna yaumal qiyamah. Kita adalah umat paling bongsu, tapi kita adalah umat paling depan sekali di padang mahsyar. Ini kemuliaan. Tuan-tuan tak rasa bangga menjadi umat Nabi? Mungkin ada tuan-tuan yang jenis suka naik bas duduk belakang, zaman budak lu akan kata,
Saya tak kisah Ustaz, depan belakang boleh belaka, jenis tak ada hair. Zaman saya bas tintong duduk belakang sedap Ustaz, boleh seokok, depan tak boleh, belakang sedap. Ini bukan naik bas ni. Padang mahsyar ini azab. Kalau kita dipersilakan duduk paling depan, pertama kemuliaan lah. Tuan-tuan yang biasa masuk istana, tuan-tuan kalau tak ada selempang, tak ada pingat, berasa kecil dalam hidup ni. Jauh duduk sebelah tok batin je kita duduk. Tapi kalau ada selempang, ada pingat, 3-4 keping, lain. Dia punya jalan tu sengit. Baju Melayu tu sengit. Kek jalan. Duduk soh paling depan. Lain. Ini duniawi. Ukhrawi. Lebih megah lagi. Kita duduk soh paling depan. Ratusan ribu manusia tak boleh ke depan. Kita boleh ke depan. Satu, kemuliaan. Yang dua, Allah nak selamatkan kita dari azab. Tuan-tuan, padang mahsyar ini azab. Jangan kita bayangkan padang mahsyar ini macam padang majlis daerah rauk. Tak boleh. Dia padang mahsyar ni bala. Lantai besi, atap tembaga. Manusia tidak berpakaian. Kasut tak ada, selipar tak ada. Panas, berbeluh-beluh. Baik itu bila Nabi cerita kepada Aisyah tentang azab di padang mahsyar, manusia semua bertelanjang. Aisyah dia gelak. Dia kata, telanjang ya Rasul? Malunya. Nanti orang tengok saya tengok orang macam mana pula? Bila Aisyah cakap begitu, Nabi terus berubah muka. Ya natabni Abi Quhafah. Anak Abu Bakar. Tu Nabi marah. Biasa Nabi panggil dia darling, baby, apa ni, Humairah lah, macam-macam panggilan manja. Tapi hari tu Nabi marah. Anak Abu Bakar. Syughilan nas yawma idzin anin nazar. Wa syakhisu absarahum ila as-sama' mawqufina 40 sanah la ya'kulun wa la yashrabun. Anak Abu Bakar. Apa hal awak nak mandang hak orang? Kita esok sibuk memandang ke arah langit, menunggu nasib kita. 40 tahun syakhisu absarihim ila as-sama'. Semua mata hanya mandang ke arah langit saja. Mauqufina 40 sanah. Manusia berdiri 40 tahun tak bergerak. La ya'kulun wa la yashrabun. Makan tak nak, minum tak nak. Susah hati. Kita tunggu result COVID positif pun dah debar. Tentu rasa matilah aku kalau positif ni. Allah, ramailah sisiwan, masjid tutup, sekolah tutup. Allah, ya Allah. Kita baru nak tunggu result jolok hidung baru. Ada program jolok hidung contoh kan, bergejala. Nak nunggu result PKD telefon bila lah dia nak telefon Allah. Itu susah hati dah kita. Bayangkan ini result menentukan masuk neraka ataupun surga. Debar. Masa berdiri 40 tahun apa berlaku? Kata Al-Miqdad bin Aswad, Nabi pernah sebut, ketika kita berdiri 40 tahun di padang mahsyar, tudna syamsu yaumal qiyamah. Matahari begitu dekat dengan manusia. Kalau kita orang Melayu dia sebut matahari jarak sejengkal daripada kepala. Nak menggambarkan dekat. Tudna ni kalau bahasa Arab maknanya satu batu. Tapi dekat jugalah. Sebab kita sekarang jarak matahari dengan bumi 149.6 juta kilometer. Lebih kurang dalam 93 juta batu. Itu pun belenggin kita duduk di rumah. Kalau rumah atap rendah, zinc tak ada siling, panas. Belengging kita. Tapi matahari kalau dah jarak satu batu ataupun sejengkal, bayangkanlah azab tak azab. Kasut tak ada. Lantai besi, atap tembaga. Kedai jual air tak ada. Starbucks ke blok tak ada. Air ni tak ada. Tak ada air soya tiap bin 5 tak ada. Yang ada telaga Nabi je. Itu pun insan terpilih yang dapat. Hak jenis cak ayam jangan mimpi. Sampai pagar kena halau gitu dek gad. Seksa. Sehingga kata Nabi diberikan seksa disebabkan matahari dekat. Dia punya fayakunun nas ala qadri a'malihim fil araq. Manusia akan diazab dengan peluh dia sendiri. Faminhum may yakunu ila ka'bai. Ada orang peluh sampai buku lali. Ni mungkin dosa tak banyak. Mungkin adalah karaoke sikit-sikit begitu, ngorek budak kedai, nyinyek mata, esok peluh sampai buku lali. Kena juga kuat mengorek, kena. Wa minhum ila rukbatai, alak sampai lutut. Ada orang peluhnya ila haqwai, sampai pinggang. Ada orang kata Nabi peluhnya itu sampai ke mulutnya.
Nabi tunjuk isyarat biyadihi ila fihi. Nabi tunjuk bibir dia. Mana dia melompat-lompat. Dia tenggelam dalam peluh dia sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Sehingga begitu terseksanya orang duduk di padang mahsyar, sehingga ada di kalangan manusia yang berdoa kepada Allah, Ya Rabbi irhamna walau ilan nar. Ya Allah, kesianlah pada kami, campak je lah dalam neraka, tak payah duduk-duduk tunggu rizak lagi. Campur neraka je lah. Shortcut nak mahkamah leceh lah. Saya mengaku bersalah saja. Terus campur neraka. Tak boleh tahan. Tak boleh tahan. Duduk pada masyarakat tak boleh tahan. Sebab itu ada satu cerita Ka'ab al-Ahbar. Pernah sekali Ka'ab al-Ahbar ni, dia dulu Yahudi masuk Islam. Dia pendeta terkenal. Banyak baca kitab-kitab lama. Sahabat Nabi. Omar jumpa dengan Ka'ab. Kata Omar, wahai Ka'ab, mu cerita aku satu cerita yang kalau aku dengar nescaya aku menangis. Cerita sekarang. Kata Ka'ab al-Ahbar, wahai Omar, nanti di padang mahsyar neraka Jahanam akan mengeluarkan suara dia. Dia buatkan sound system test, dia keluar suara. Ketika neraka Jahanam mengeluarkan suara sound effect dia, seluruh para nabi, para syuhada, siddiqin terduduk di depan Allah, melutut, lembek lutut, dengar suara neraka Jahanam. Sehingga ada di kalangan mereka berdoa, Rabbi la as'aluka illa nafsi. Ya Allah, hari ni aku tak minta untuk orang, tolong aku dulu. Selesaikan masalah aku dulu ya Allah, rasanya berat ni neraka Jahanam ini. Maka kata Ka'ab al-Ahbar, falau kana laka ya Ibn al-Khattab yawma idzin amala 70 nabiyan la zananta annaka la tanju. Wahai anak al-Khattab, kalaulah ketika itu kamu berdiri di depan Allah, mendengar bunyi neraka Jahanam, kalaupun kamu sedang pikul amalan pahala sebanyak 70 nabi punya akaun pahala, la zananta annaka la tanju, kamu pun akan merasakan kamu tak akan lepas daripada neraka itu. Begitu mengerikan. Padang mahsyar ni ngeri, tuan-tuan. Baik itu bila Nabi cerita, Allah Ta'ala sebut umat Muhammad akan duduk paling depan saf, jadi saksi, syuhada ala nas. Ini nikmat. Sementara lagi padang mahsyar yang begitu mengerikan itu, Nabi kata, don't worry my friend, don't worry baby. Kerana kata Nabi, likulli nabiyyin da'watun da'a biha ummati fastajiba lahu wa inni uridu insyaallah an uakhira da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamati. Setiap nabi-nabi ada talian hayat, doa mustajab yang mereka dah gunakan untuk umat masing-masing. Tapi aku simpan talian hayat aku. Aku nak gunakan doa aku ni mustajab semasa bila? Untuk aku nak beri syafaat pada umatku di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu muslimin muslimat, jom kita bangga jadi umat Nabi. Kerana walaupun kita amalan tak setara mana, tapi kita dapat kemuliaan di padang mahsyar. Sementara lagi kita adalah umat akhir zaman. Dia beza. Umat akhir zaman lebih Nabi sayang. Pertama, umat akhir zaman ni Nabi dia rindu. Dia rindu. Kata Nabi, wadidtu anni qad ra'aitu ikhwanana. Nabi tengah duduk dengan sahabat, kata dia, aku rindu nak jumpa saudara-saudara aku. Ikhwan, Nabi panggil kita ikhwan, ikhwanana. Aku rindu nak jumpa puak gabak saudara aku. Sahabat pun bertanya, faqalu ya Rasulullah alasna bi ikhwanika. Saudara mana pula? Kamu ni bukan saudara ke? Ni kan saudara belaka ni, kata sahabat. Kata dia, la bal antum ashabi. Mu ni semua bukan saudara, mu sahabat aku. Saudara ni lain, kata Nabi. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd. Saudara aku ni adalah golongan yang hanya datang lepas aku tak ada nanti. Aku tak dapat jumpa mereka. Wa ana faratuhum 'alal haudi. Jadi aku janji nak berdating jumpa mereka ni di telaga aku nanti. Jadi tuan-tuan masuk dalam diary, kita punya dating appointment jumpa dengan Nabi dekat telaga Nabi. Jadi tuan-tuan nanti kalau di padang mahsyar, bangkit-bangkit padang mahsyar,
Mungkin kelang kabut lah orang berbilion, triliun apa semua. Jadi tuan-tuan kalau tak tahu nak pergi ke mana masa tu, cari telaga je. Tanyalah orang, malaikat ada jaga trafik. Kalau kita tak tahu benda rupa, tapi tanyalah. Telaga, where the water, you know, telaga. Haud. Cakap Arab lah, cakap Arab. Haud. Aina haud. Benda tu, kausar tanya. Inna a'tayna kal kausar. Takkan itu betul-betul tak apa juga. Berat sungguh. Al-kausar. Al-kausar. Tapi lah, kita esok bangkit dengan benda yang paling kita sayang. Kalau tuan-tuan sayang Nabi, bangkit ingat ke Nabi lah. Tapi kalau sayang oyen, kakak, kuku, kiki, cari kucing lah pada masyarakat esok. Bangun-bangun miau, cari kucing kulu kili. Sayang ingat ke kucing? Saya hidup masjid, ada orang nanya pasal kucing banyak juga. Ingat boleh buat kitab pasal haiwan peliharaan. Dia nanya, soalan dia tu ada juga kebenaran. Adakah saya akan boleh minta pada Allah supaya kucing saya esok hidup bersama saya dalam syurga? Ada. Adakah kucing saya boleh saya minta dia kekal bersama saya di akhirat? Ada. Macam mana saya nak mencari kucing saya di padang mahsyar dalam keadaan ada jutaan kucing? Ada tanya boleh tak buat talqin untuk kucing? Ada talqin, tahlil, macam-macam, pening kepala. Jangan sayang sangat esok bangkit cari kucing. Orang bangkit cari Nabi. Baik, balik kepada persoalan tadi. Okey. Balik kepada persoalan tadi, maka Nabi sangat rindu kepada kita. Umat akhir zaman dia paling rindu. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena balas kerinduan kita kepada Nabi SAW. Nabi pun pernah sebut, min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di. Umat yang paling cinta kepada aku adalah orang yang hidup selepas aku. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahli wa malihi. Mereka sanggup berkorban apa sahaja termasuk keluarga dan harta asalkan dapat tengok aku. Apa maknanya? Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kita sekarang nak tengok Nabi, tak ada dah. Nabi tak wujud. Jadi bagi orang yang mampu, ada duit, dia spend duit pergi Madinah. Dia buat umrah, pergi ziarah Madinah, masuk Masjid Nabawi. Saya ingat tuan-tuan pun yang dah lama tak pergi Masjid Nabawi, kita pun dah rindu dah Masjid Nabawi sebenarnya. Rindu. Carilah duit sikit. Ni sawit tengah okey ni bolehlah pergi ke Mekah kan. Pergi, kita terbayang-bayang Masjid Nabawi. Rindu. Masuk Babus Salam tu, beratur ramai-ramai, selipar, masuk plastik dah, ikat leher, takutkan keluar ke pintu lain, kepayung cari. Ikat leher ni jalan. Jemaah Malaysia dengan beg dia lah sibuk. Gitu. Sampai di makam Nabi, kita boleh bayang. Bagi salam, nak berhenti marah dia boleh. Yalah haji, yalah haji, yalah. Kita pun bacalah doa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Orang tak pandai cakap Arab macam makcik, cakap kampung je. Assalamualaikum. Koma dari Pahang. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Kita rasa macam dekat dengan Nabi. Rindu kan? Padahal tak pernah tengok. Yalah. Dulu dekat kawasan makam tu boleh lagi nak semayang apa semua. Tapi sekarang dah ramai orang ni. Yalah haji, yalah. Dia tak bagi lalu lah. Kita rindu. Dan belanja bukannya murah. Tapi itu yang Nabi sebut. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahli wa mali. Dia sanggup keluar duit sebab nak tengok aku. Sebab Nabi sebut, siapa ziarah aku lepas aku mati sama macam ziarah aku masa aku hidup. Tapi ada orang tak mampu. Bukan duit tak ada. Duit pencen banyak. Kek tak sihat. Nak cuci bawah pinggang lah. Macam-macam kerja perubatan dia tak dapat nak pergi. Jadi dia hanya memendam rasa, tapi tak jemu-jemu. Cari petua, cari ilmu. Macam mana nak mimpi jumpa Nabi. Ada. Semangat dia. Ada 2-3 orang jumpa ustaz. Ada dah amalan mimpi jumpa Nabi. Kita nampak kesungguhan dia. Sian. Ini yang Nabi sebut. Orang macam ni yang betul-betul umat aku, yang sayang pada aku. Dia fikir macam mana nak tengok muka Nabi dan sebagainya lagi.
Yang kedua, kata ulama, kita ni umat akhir zaman, Nabi pertama Nabi rindu, yang kedua Nabi bangga dengan kita. Nabi paling bangga dengan kita. Apa sebab bangga dengan kita? Ma suddiqa nabiyyu minal anbiya ma suddiqtu. Inna minal anbiya man lam yusaddiqhu min ummati illa rajulun wahidun. Tidak ada seorang Nabi yang mana orang ikut dia sebagaimana orang ramai ikut pada aku. Bahkan ada di kalangan Nabi-Nabi, umat dia tu hanya ada seorang saja. Tapi umat aku, Masya Allah, ramai betul. Nak sejak PKP hari tu, beranak je kerja. Tak ada kerjaan kawan. Duk beranak. Ada orang dah lama tak beranak. Beranak lagi. Oh, rezeki betul. Senggang antara abang dengan adik itu, kadang abang tu dah 3 tempat, beradik lagi. Rezeki. Nabi bangga. Tuan-tuan mungkinlah segar yang umur dah 40 beranak lagi. Nabi bangga. Oh, ini menambahkan umat aku lagi. Nabi bangga dengan kita. Bangga. Kemudian Nabi sudah pastinya sayang pada kita. Kenapa Nabi sayang umat bongsu dia ni? Umat penghujung dia ni. Sebab pertama, kita adalah umat yang paling lemah sekali. Lemah dari segi fizikal. Tuan-tuan sekalian, kita ni fizikal kita lemah. Kita tak boleh napi. Berbanding umat-umat zaman dulu, badan kita kecil-kecil saja. Sebab itulah ketika Nabi kita dapat perintah semayang 50 waktu, orang pertama yang nasihat supaya Nabi kita U-turn balik, Nabi Musa. Nabi Musa, dia tanya, awak dapat perintah apa? Oh, kita orang dapat perintah semayang 50 waktu. 50! Kata Nabi Musa, ya Muhammad, wallahi laqad rawattu bani Israel qaumi ala adna min hadza fada'ufu fatarakuhu. Kata Muhammad, 50 banyak. Demi Allah, kaum aku Bani Israel, jumlah semayang dia sikit daripada awak lagi. Itu pun puas berambat nak suruh semayang. Dah. Pergi minta korang. Fa ummataka ad'afu ajsadan wa quluban wa abdanan wa absaran wa asma'an. Ketahuilah wahai Muhammad, umat kamu nanti badannya kecil-kecil, fizikalnya kecil-kecil, sudah farji' fal yukhaffif anka rabbuka. Dah, balik jumpa Tuhan, minta yukhaffif, minta takhfif, diskaun. Minta diskaun, suruh kurangkan. Nabi Musa pun tahu badan kita kecil-kecil. Jadi Nabi kita pun naik, dapat kurang 45. Musa banyak tu, kurang lagi. Naik turun sampai tinggal 5. Itu pun 5, Nabi Musa kata banyak. Tapi Nabi kita dah malu. Daripada 50 tinggal 5, takkan minta kurang. Tapi kepatutnya Nabi kita naik lagi minta kurang. Kalau saya lah suruh, ya Rasul naik lagi minta kurang. Nak minta banyak, setahun sekali sudah. Tak payah pening kita orang jaga SOP masjid, kena nyumpah je, tak daya. Kena bodoh di jemaah je, bodoh tu imam. Daripada tahun lepas panggil bodoh dia orang. Tiap hari Jumaat panggil bodoh. Maksud baiklah tak payah 2 dah masuk ke masjid. Kalau tidak tiap minggu panggil dia orang bodoh. Patut setahun sekali sudah semayang. Tayang raya ke. Jadi Nabi Musa pun sebut kita kecil-kecil. Tapi tuan-tuan, walaupun badan kita kecil, kita ada kelebihan. Kata Ka'ab al-Ahbar, innallaha ta'ala akrama hadhil ummah bi 5 karamat. Umat Nabi kita ini Allah muliakan dengan 5 kemuliaan yang tidak ada pada umat lain. Pertama, innahu khalaqahu du'afa hatta la yatakabbaru. Dijadikan umat Muhammad badan kecil-kecil supaya dia tidak sombong. Kalau badan besar-besar, nak muka orang je kerja, nak nampak orang je kerja. Badan besar, tangan besar, sedap nampak orang. Tapi kita kadar ke diri kan, badan kecil. Yang kedua, khalaqahum sigharan fi anfusihim hatta takuna mu'annatut ta'am wasyirab wa thiyab alaihim aqal. Umat Muhammad ni dijadikan badannya kecil-kecil supaya jimat belanja pakaian dan juga nak makanan, minuman. Kalau badan kita besar, macam kereta besar lah. Minyak dia pun banyak lagi, tangki besar.
Jadi kita ni badan sedang-sedang. Bayangkan kalau badan kita besar Nabi Adam. Badan besar Nabi Adam. Nabi pernah cerita, satu hari Nabi cerita tentang fizikal ahli syurga. Ala khuluqi rajulin wahidin ala surati abihim Adam situna zira'an fis sama. Nabi pernah cerita, ahli syurga nanti, kita semua, rupa kita akan balik rupa Nabi Adam. Iaitu tinggi kita 60 hasta menjulang langit. Ni hadis Bukhari. Ahli syurga badan besar-besar. Bila Nabi sebut Nabi Adam tinggi 60 hasta menjulang langit, hadis Bukhari, satu hasta 18 inci ataupun 0.0254 meter. Maka kalau 60 hasta 27.432 meter dibulatkan jadi 30 meter. Maknanya tinggi 90 kaki. Tara mana 30 meter ini? Kalau kita andaikan setiap bangunan tingkat tu ada sekitar 10 kaki, maka ketinggian 30 meter ini bersamaan ketinggian bangunan 9 tingkat. Itulah tingginya Nabi Adam. Tuan-tuan bayangkan berapa banyak kain kita nak guna nak buat baju Melayu. Campur samping, campur jubah. Itu sebab badan kecil-kecil. Alhamdulillah, syukur. Yang ketiga kata Ka'ab al-Ahbar, ja'alahum fuqara hatta yakuna hisabahum fil akhirati aqal. Dijadikan umat Muhammad ini tak kaya sangat. Tidaklah macam orang lain, umat lain kaya raya, luar biasa, billionaire. Kita tak kaya sangat. Apa sebab? Supaya hisab dia nanti di akhirat tidak lama. Maknanya pemeriksaan custom dan imigrasinya cepat. Yalah, kalau kita dari Singapura masuk Malaysia, bawa lori lama cek. Bawa motor mana ada cek beria, tak ada kereta, tak ada harta, tak ada benda bawa. Yang keempat, ja'alahum akhiral umam hatta yakun baqa'uhum fil qabri aqal. Dijadikan umat Muhammad umat paling bongsu supaya duduk di alam barzah tidak lama. Bandingkan umat Nabi Nuh dah juta tahun duduk dalam kubur. Dia pun hamun lah, bila lah nak kiamat. Tak daya dah aku. Tak daya dah saling kulit kena seksa. Umat Nabi kita macam kita ni esok rezeki lah. Tuan-tuan mati lagi 10 tahun. Habis 10 tahun masuk tahun ke-12 kiamat. Sekejap sangat duduk kubur. Berbanding dengan senior-senior kita Nabi-Nabi yang lain. Dan yang kelima, ja'ala umurhum qasiran hatta takuna dhunubuhum aqal. Mereka ini umurnya tak panjang, dapat lebih 63 tahun kira bonus lah. Tujuannya supaya dosa mereka itu tidak banyak. Dan yang terakhir, Nabi sayang kita lebih sebab zaman kita adalah zaman paling tercabar dengan maksiat berbanding zaman para sahabat. Sahabat kalau mereka jadi baik, khatam Quran, boleh puasa, boleh zikir banyak, sebab maksiat tak banyak. Zaman kita ni, innama masali wa masalun nasi kamasali rajulis tauqada nara. Aku ni kata Nabi dengan umat aku macam orang menjaga unggun api. Unggun api menyala, kerja aku jaga ulat nak masuk terjun ke api. Aku halau. Tarikannya begitu kuat sekali. Tuan-tuan, sekarang maksiat duduk di tapak tangan pada poket kita saja. Dulu mana? Dulu zaman-zaman para sahabat nak menengok peha perempuan pun payah. Kita peha, la ilaha illallah, pergi ke bandar je. Pergi pasar malam, pasar tani. Gerai pertama ialah jual peha ayam. Masuk dalam peha orang banyak lagi. Kadang tuan-tuan bukan nak maksiat pun, buka telefon, tengok ceramah, taib, Azhar Idrus. Tengok ceramah, wah. Tiba-tiba keluar iklan. YouTube kan banyak iklan. Ada masa keluar Shopee, pip. Joget pula nampak kepala lutut, pip. Sudahlah, tekan pangkah. Sambung lagi ceramah. Keluar pula bawah. Ingin kempiskan perut. Gambar orang perut goyang. Gede. Nampak pusat. Kita pun tekan pangkah. Jari gemuk. Tekan pangkah. Beranak lagi banyak pula dah iklan tu. Hamalah. Menengok ceramah pun keluar gambar perut, pusat, perut, bagai-bagai.
ini cabaran kuat. Tapi walaupun cabaran banyak, boleh juga datang masjid. Oh, ni Nabi tabik seperti ni. Maksiat banyak, tapi masih boleh datang ibadat. Oh, ni Nabi hormat, Nabi sayang kita. Maka banyak sebenarnya kita nak terangkan, tapi saya kira begitulah. Sedikit sebanyak tentang kemuliaan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kita bukanlah sekadar gembira saja atau merasa wah bestlah kita malam ni kita umat Nabi. Tak. Kita pulangkan terima kasih ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebenarnya kita dapat ini kerana dia, kemuliaan dia. Jadi tuan-tuan, balaslah budi dan jasa Nabi ni. Apa caranya? Pertama, banyak selawat pada dia, banyak ingat pada dia. Kemudian jangan berhenti doa supaya Nabi kita dapat kedudukan mulia di akhirat. Nabi ni dia ada pilihan raya dia juga. Nabi pun ada pilihan raya juga. Pilihan raya di kalangan Nabi-Nabi nak dapat anugerah maqamam mahmuda. Itu sebab Nabi suruh kita doa tiap kali lepas sembahyang, lepas orang azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, berikanlah Nabi kita kedudukan maqam mahmuda, yang terpuji di akhirat. Nabi minta kita tolong doa, afundi dia. Undi dia dapat maqam mahmuda. Kalau dia dapat gelaran itu, dia boleh beri banyak syafaat dengan izin Allah kepada manusia di padang mahsyar. Jadi kita balas jasa Nabi, selawat, doa maqam mahmuda, dapat kedudukan yang mulia, dan berusahalah untuk sentiasa rindu dan cinta kepada Nabi. Ada yang bertanya tentang para penagih dadah. Bagaimanakah cara meninggalkan kecintaan, cara untuk mereka meninggalkan cinta terhadap dadah dan beralih kepada mencintai Rasulullah. Apakah akibat jika mereka terus hanyut mencintai dadah? Tuan-tuan sekalian, dadah ini tidak ada istilah pulih. No such thing yang digelarkan sebagai pulih. Dadah ni sekali kita sudah terkena ketagihannya, kita akan sampai bila-bila. Baik itu ada orang boleh berhenti 10 tahun, 20 tahun, tapi dia akan balik-balik. Sebab itu kita gunakan kata-kata pulih setakat ini. Jangankan dadah, hak ngisap rokok pun serupa. Rokok tara mana sangat kuatnya, itu pun payah nak berhenti. Bolehlah berhenti. Ada exam berhenti 4 tahun. Saya pernah jumpa 4 tahun berhenti. Merah molek dah bibir. Tengok ngisap semula, John Blanc pula dah. Berapa ngisap balik? Serabut. Dia isap sebab serabut. Ada 4 tahun. Itu tara rokok je. Dadah lagi lah kuatnya. Ada orang berhenti, tapi dia tak berhenti terus. Dia panggil occasional. Occasional ni dia akan isap ketika momen tertentu. Contoh dia happy sangat ke, kenalah sesedapur dua agak begitu, Allah kita bukan ngisap dadah, mungkin pakai pay ke apa begitu. Jadi no such thing 100%. Sudah pastilah kita kena gantungkan diri kita kepada Allah lah. Ya Allah, aku ni berhenti setakat ini, dan kita pun tidak sombong. Setakat ini aku berhenti, ya Allah, bantu aku untuk istiqamah. Apa juga ketagihan, sekali kita terjerat, kita takkan keluar daripadanya. Apa juga ketagihan, judi ke, minum ke, rokok ke. Macam tuan-tuan, ketagihan garam. Ada ni semua tagih garam lah ke ni. Cuba makanan tak bubuh garam, benda jadi pada tuan-tuan. Gelisah. Allah, tak sedapnya lah kari, benda ke rasa. Tuan-tuan dah jadi penagih garam. Tuan-tuan jadi penagih media sosial. Cuba telefon tak bunyi daripada maghrib sampai sekarang. Gelisah. Kejap buka. Apasal tak ada line ni? Apasal tak ada mesej masuk ni? Kita penagih. Orang ketagih like, share, follow, itu pun ketagih juga. Boleh buang, payah. Apa juga nama ketagih, tak ada yang akan berhenti. Jadi kita gantungkan diri kepada Allah. We do the best, let God do the rest. Baik itu, hanyut dengan ketagihan ini, agama suruh fajtanibu, larilah jauh-jauh, lagi boleh lari. Tapi kalau dah terperangkap, kita doakan yang baik-baik. Yang penting pada masyarakat, kita dekati dengan mereka. They don't care what you know, what they know that you care.
Geng-geng ngisak ni dia tak peduli kita ni alim ke ustaz ke al-hafiz, dia tak peduli. Yang dia tahu kita ambil berat hal dia. Jadi kepada bekas-bekas penagih yang sedang pulih sementara, kita alu-alu lah datang ke masjid, dekatkan diri dengan orang baik-baik dalam masjid ini, insya-Allah boleh melupakan sekejap kepada benda itu. Tapi kalau di luar, kami tak jamin. Kau jumpa balik kawan pot-pot lama, tokan lama, payah. Itu payah kita nak membantu. Tapi kalau datang ke sini, insya-Allah kita sama-sama saling bantu. Sebenarnya nak cerita panjang tentang persoalan dadah ini, tapi lain tahulah kita bahaskan tentang hal ketagihan ini, bagaimanakah dadah dalam Islam, apakah cara Islam mengajar kita untuk nak menangani permasalahan pemulihan dadah ini. Saya kira sekadar itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita ini diberkati oleh Ilahi dan dijauhkan dari sebarang perkara yang tak diingini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arzuq baladana Pahang Darul Ma'mur khasatan wa sairul biladil muslimina amatan as-sakha wan nama war raha wahfazha bihifdzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun والجذام من سيء الأسقام ونعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يا كافي يا شافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عنا كل تعب شديد واكفنا من الحد والحديد والمرض الشديد واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا تحصنا بذل عزتي واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عن ولاية Pahang Darul Ma'mur وماليزيا وسائر البلاد المسلمين هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon tuan-tuan mendoakan perjalanan saya balik ke Kuantan selamat pada malam ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mengizinkan kita untuk mendengar dengan bersungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Badli Shah tadi. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini berkenaan dengan kemuliaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil iktibar, ambil pengajaran. Bersalawatlah kita, tanda kita mensyukuri menjadi nikmat ataupun ke atas nikmat yang Allah kurniakan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau tak dapat kita berselawat beribu-ribu kali, mungkin beratus kali, tak dapat beratus kali, mungkin berpuluh. Kalau tak dapat pun adanya selawat kita ke atas Nabi, tanda rindunya kita kepada Nabi SAW. Juga untuk tuan-tuan muslimin dan muslimat, pada malam ini dengan berakhirnya ceramah perdana daripada Datuk Badli Shah tadi, maka berakhirlah program sambutan Maulid Rasul SAW peringkat daerah Raub di Masjid Sultan Abu Bakar. Jadi tidak lain tidak bukan harapan bagi kami, penganjur bagi program ini, mudah-mudahan ambillah manfaat daripada semua program yang telah kita anjurkan. Kalaulah tidak dapat kita mengamalkan semua apa yang telah kita dengar, jangan kita tinggalkan semua apa yang kita dapati di dalam setiap ceramah, setiap malam yang kita datang hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi untuk itu sekian dahulu, rasanya pihak kami mengucapkan berbanyak-banyak kemaafan kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat sekiranya terdapat banyak
banyak kekurangan daripada penganjuran yang telah dilakukan ataupun dilaksanakan untuk sepanjang tempoh program ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambillah, bawalah pulang segala kekurangan itu. Kami mohon ampun dan maaf setiap kekurangan daripada pihak kami. Untuk itu sekian dahulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga untuk tuan-tuan